Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam sesi pembelajaran yang seterusnya. Hari ini kita akan belajar pelajaran 19 yang bertajuk solat sunat menampung kefarduan. Maksudnya solat sunat ini menampung kekurangan solat fardu. Okay, kita lihat sama-sama apakah yang dinyatakan ataupun dimaksudkan dengan solat sunat. Solat sunat yang kita akan cuba belajar ada 3. Solat sunat ada solat yang bukan wajib lah, yang telah ditetapkan kita amalkan, yang dituntut sebagai satu topak bagi, sebagai satu tambahan bagi solat fardu. Yang mana kita akan belajar yang pertama solat witir. Apakah yang dimaksudkan dengan solat witir? Solat witir ni adalah solat sunat yang dilaksanakan sebagai penutup bagi solat malam. Kita lihat kalau pada bulan Ramadan kita akan buat selepas solat tarawih. Okey, seterusnya solat tarawih. Solat tarawih ni adalah solat yang mana satu-satunya dia ni hanya wujud pada bulan Ramadan sahaja. Solat sunat yang menghidupkan malam bulan Ramadan. Yang ketiga adalah solat sunat rawatib. Apa itu solat sunat rawatib? Solat sunat rawatib ialah solat sunat yang mengiringi solat fardu dan waktunya mengikut solat fardu. Itu adalah solat lah yang kita akan cuba pelajari. Solat sunat witir, solat sunat tarawih dan juga solat sunat rawatib. Okay. Seterusnya kita akan lihat turutan pelaksanaan solat sunat rawatib. Ya, ini solat yang mengiringi solat fardu. Okey, yang pertama kita lihat bermula daripada solat subuh. Okey, untuk solat subuh dia hanya ada solat sunat sebelum. Kita lihat, boleh tengok di bawah ni, dibekalkan bawah ni. Okey, kalau warna itu solat fardu, warna biru adalah solat sunat rawatib muakkad, dan kalau warna hijau ghairul muakkad, yang tidak muakkad ni yang sangat dituntut. Yang ini tidak dituntut sangatlah, tapi dia masih sunat lah. Yang pertama kita lihat solat sunat sebelum subuh, yang mana dia memang mempunyai kelebihan, dan banyak ada mengatakan solat sunat sebelum subuh ni lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan malah Rasulullah SAW pernah terlewat bangun pada ketika berada di satu tempat. Akhirnya dia solat subuh dan mengqadakkan solat sunat sebelum subuh, sebab nak tunjuk betapa pentingnya solat sunat sebelum subuh. Okey, yang kedua kita lihat solat zuhur atau solat Jumaat. Dia ada 2 rakaat sebelum dan juga 2 rakaat selepas. Okey. Yakni 2 rakaat sebelum, yakni kita lihatlah dia ada 2 tu. 2. Okey. Kemudian solat asar. Solat asar kita hanya ada sebelum, selepas tak ada. Sebab apa? Selepas asar dan juga selepas subuh adalah waktu yang diharamkan untuk kita solat sunat. Okey, seterusnya solat maghrib. Kita ada 2 rakaat sebelum dan juga selepas. Tapi yang dituntut, yang mana yang Rasulullah tak pernah tinggal, adalah solat sunat selepas solat maghrib lah. Okey, kemudian solat isyak 2 rakaat sebelum dan juga 2 rakaat selepas. Dan Rasulullah tak tinggal juga 2 rakaat selepas isyak. Ini adalah solat rawatib. Seterusnya kita lihat kepada kaifiat bagaimana kita nak menunaikan solat sunat rawatib. Bilangan solat sunat rawatib adalah 2 rakaat dengan 1 salam atau 4 rakaat dengan 2 salam. Okey, waktunya dia sebelum solat fardu dikenali sebagai qabliyah, atau selepas solat fardu yang dikenali sebagai ba'diyah. Dan juga cara pelaksanaan dia solat sunat rawatib ni dilakukan secara bersendirian. Okey, bacaan selepas Fatihah, apa yang Rasulullah baca? Biasanya rakaat pertama Rasulullah akan membaca surah Al-Kafirun, iaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Okey, dan juga Al-Ikhlas untuk rakaat yang kedua dalam solat sunat rawatib pada subuh dan isyak. Dan dalam solat yang lain tidak ditentukan. Maksudnya pada subuh dan isyak ni adalah 2 surah yang biasa Rasulullah baca. Okay, kita lihat kaifiat pula solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih macam cikgu cakap tadi, dia adalah solat yang dilakukan pada bulan Ramadan, pada malam bulan Ramadan. Bilangan rakaat dia ada yang kata 20, tapi boleh dilaksanakan 8 mengikut kemampuan. Waktu dia di antara solat isyak hingga subuh. Maksudnya bukan lepas isyak kita tu buat, tak semestinya.
Sama ada kita tidur dulu pukul 2 pagi atau 3 pagi sebelum kita bersahur itu, dia boleh, masih kita boleh laksanakan solat sunat tarawih. Yang mana sebelum solat witir pada malam Ramadan. Seterusnya kita lihat dia boleh dilakukan secara sendirian atau berjemaah. Tetapi berjemaah dah lebih afdal. Okey, bacaan selepas Al-Fatihah tidak ditentukan bacaan surah dia. Sebaik-baiknya imam cuba mengkhatamkan bacaan Al-Quran dalam masa 1 bulan Ramadan. Itulah yang terbaik. Okey, seterusnya, apa itu solat sunat witir? Okey, solat sunat witir dari segi di bahasa dia buat turun ni ganjil. Okey, solat sunat yang ganjil. Yang mana dilakukan dalam bilangan ganjil. Sama ada 3 dengan 2 salam ataupun hingga 3 rakaat, hingga 11 rakaat. Makruh dilaksanakan 1 rakaat. Okey, waktu dia setiap malam. Selepas solat isyak atau solat sunat yang lain sebelum terbit fajar subuh. Sunat dilakukan pada akhir malam. Okey, dilakukan bersendirian kalau kita bangun tengah malam. Tapi kalau kita berjemaah, dia lebih baik lah. Kalau solat tarawih tu kita berjemaah dengan imam. Okey, bacaan selepas Al-Fatihah. Rakaat pertama surah Al-A'la. Rakaat yang kedua adalah surah Al-Kafirun. Rakaat ketiga kita baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Jika solat terlebih 3 rakaat, maka ulang bacaan tersebut. Dan juga kita kunut. Sunat membaca doa kunut ketika i'tidal pada rakaat terakhir bermula pada malam ke-16 Ramadan. Itu adalah cara solat sunat witir. Okey, apakah hikmah ataupun apakah fadilat kelebihan solat sunat ni? Yang pertama, kita lihat satu persatu. Menambahkan khusyuk ketika solat fardu kerana solat rawatib mempersiapkan hati untuk melaksanakan solat fardu. Okey, yang kedua, dapat menambahkan kesihatan badan melalui peningkatan aktiviti untuk badan, peningkatan kadar metabolisme badan dan penurunan berat badan. Saya pernah baca buku Rasulullah, antara kenapa Rasulullah jangan sakit, dia antaranya hikmah di sebalik perlakuan solat kita, dia menggerakkan segala otot-otot yang kita ada dalam tubuh badan dia. Dari segi kita rukuk, sujud dan sebagainya. Contoh, kalau kita sujud, kita memudahkan proses pengaliran darah bermula daripada ujung ibu jari kaki hingga ke kepala. Itu dah antara hikmah atau kelebihan kita bersolat lah. Okey, seterusnya, menyempurnakan ibadah kepada Allah kerana solat sunat rawatib menampung kekurangan yang ada ketika melaksanakan solat fardu. Seterusnya, membantu pembakaran tenaga yang terhasil daripada makanan yang dimakan ketika berbuka puasa kerana solat tarawih menyamai aktiviti senaman sederhana. Contohnya bulan Ramadan kita dah puasa, lepas tu kita makan berbuka. Kemudian kita laksanakan solat tarawih sebagai salah satu bentuk senaman. Okey, seterusnya kita lihat aktiviti. Okey, boleh main peranan lah, tapi sebab kita berada dalam maya, tapi murid boleh buat peranan watak dan juga beri masa untuk persediaan simulasi buat solat sunat lah. Ataupun boleh dilakukan di rumah masing-masing, macam mana cuba cara melakukan solat sunat. Okey, penilaian. Mohon pelajar boleh buat sedikit penilaian yang mana diminta pelajar buat dalam buku latihan. Yang pertama, nyatakan maksud solat sunat rawatib, tarawih dan witir. Serta jelaskan kaifiat, ini cara menunaikan solat sunat, rawatib, tarawih, witir. Dan yang ketiga, huraikan 2 hikmah solat sunat, berikan penjelasan dari segi isi dan juga huraian. Kemudian soalan 4, anda dilantik sebagai pemimpin pelajar, huraikan tindakan anda untuk memudayakan solat sunat di sekolah. Okey, so yang keempat ni adalah soalan kebat. Cuba pelajar bina jawapan yang dalamnya terdiri pada yang pertama isi, huraian lengkap dan juga kesimpulan. Okey, setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.